Perjalanan akademik saya adalah bermula sebagai pelajar di Politeknik Nkoma. Kemudian saya bekerja sekejap dengan sektor swasta. Lepas tu saya mendapat tawaran sebagai guru pelatih di Maktab Perguruan Teknik. Kemudian mula posting di Politeknik Nkoma juga pada tahun 93. Daripada situlah saya membina kerjaya dalam bidang TVET dan saya melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Malaysia UTM, kemudian di Universiti Teknologi Mara UiTM sehingga tahun 2002. Kemudian balik posting ke Politeknik Nkoma hinggalah pada tahun 2007 baru saya mula berkhidmat di Kolej Komuniti. Mungkin tuan boleh ceritakan sedikit serba sedikit berkenaan Kolej Komuniti Gering itu daripada segi visi, misi, berapa ramai pelajar, tenaga pengajar dan juga apa yang ditawarkan di Kolej Komuniti di bawah orang kata jagaan tuan. Yalah, pertamanya saya berterima kasihlah kepada pihak Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti bila kita melihat kepada visi Kolej Komuniti ini adalah sebagai peneraju utama kecemerlangan dan pendidikan dan latihan TVET serta pembelajaran sepanjang hayat. Kekuatan Kolej Komuniti adalah bergantung kepada sokongan daripada komuniti setempat. Jadi bermakna engagement ataupun perhubungan antara Kolej Komuniti dengan komuniti setempat haruslah rapat dan kita juga menawarkan kursus-kursus dalam bidang kemahiran dan hospitality kepada komuniti setempat. Kita ada aliran sepenuh masa dan kita juga ada aliran untuk kursus pendek. Untuk sepenuh masa ni maksudnya selama 4 semester lah di Kolej Komuniti ini. Manakala untuk kursus pendek dia bergantunglah, ada kursus yang 1 hari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Cumanya selepas era Covid lah, selepas era Covid kemasukan pelajar ke Kolej Komuniti Gering ini alhamdulillah dia meningkat. Dan sehingga kini kita mempunyai hampir 240 orang pelajar. Di Kolej Komuniti Gering kita menawarkan kursus CJ Teknologi Maklumat, CJ Teknologi Otomotif, CJ Rekaan Fashion dan Pakaian. Kemudian kita ada satu lagi program khas iaitu CJ Asas Pembuatan Perabot. Yang ini adalah bagi pelajar-pelajar kurang upaya. So daripada segi pelajar itu sendiri antara CJ yang ditawarkan ni, adakah jumlah pelajar itu seimbang ataupun ada CJ yang lebih menjadi pilihan di kalangan komuniti setempat? Kalau mengikut pada norma tawaran dia sama. Maknanya setiap kelas kita nak ambil 30 orang juga. Permintaan biasanya akan lebih kepada CJ otomotif. Macam kursus teknologi maklumat, kursus CJ rekaan fashion dan pakaian, dia bergantung pada sesi ambilan. Mungkin tuan boleh berkongsi sedikit dengan kami sumbangan Kolej Komuniti Gering ni kepada komuniti setempat. Sebab tadi pun tuan kata bahawa komuniti setempat banyak membantu Kolej Komuniti Gering. Silakan tuan. Okey, terima kasih. Kita kalau ikutkan secara puratanya, dalam setahun KPI khusus pendek kita perlulah mencapai sehingga 3,000 peserta. Jadi untuk mendapatkan peserta ni, nombor satu, di pihak kolej perlu mempunyai hubungan yang baik dengan jabatan-jabatan kerajaan yang terdapat di Hulu Perak. Perlu juga hubungan yang baik bersama dengan jawatankuasa kampung, penghulu, dan belia-belia yang terdapat di Hulu Perak ni. Sebab fokus kita ada 6 kumpulan utama, iaitu kumpulan belia, pesara ataupun warga emas, kemudian kita tumpuan kepada kumpulan wanita, orang asli, asnaf dan kurang upaya. Jadi daripada sini untuk memberi latihan pendidikan kita kata sepanjang hayat tadilah, dari segi upskilling atau reskilling.
Cuma setakat ini kita dah mengadakan, kalau dari segi kursus pendek tu kita dah mengadakan lebih daripada 100 kursus pendek lah bersama komuniti setempat. Dan kursus-kursus pendek tersebut merangkumi contohnya kemahiran dalam bidang IT, penggunaan komputer, kemahiran dari segi pertanian, kemahiran dari segi landscape, kejuruteraan awam, kemudian kemahiran dari segi kenderaan otomotif, kemahiran dari segi jahitan, dan permintaan yang paling tinggi ialah dari segi masakan lah. Sultan, setiap kali bila diadakan kursus pendek ni, daripada segi sokongan dan juga orang kata sambutan yang diterima daripada komuniti setempat tu macam mana? Maksud saya mungkin bila buka aja penyertaan dia permohonan tu melimpah ruah atau lebih daripada tu. Okey, pendekatan yang pertama adalah kita offer ataupun kita tawarkan mengikut kemahiran yang kita ada. Dan pendekatan yang kedua adalah bergantung kepada permintaan daripada kampung sendiri. Jadi kedua-duanya agak balance lah. Agak seimbang. Maksudnya kalau permintaan daripada pihak komuniti sendiri, daripada agensi, daripada jabatan, daripada kampung, yang itu agak ramai. Tetapi kalau macam yang kita offer ni, kadang-kadang sebab kekangan dia orang ni bekerja, tak pernah lagi lah tak mencukupi norma untuk satu-satu kursus yang dijalankan. Kita tahu Kerajaan Negeri Perak memperkenalkan Pelan Perak Sejahtera 2030 dan salah satunya adalah bidang TVET. Mungkin Tuan boleh berkongsikan kepada kami itu bagaimana Kolej Komuniti Gerik menyokong Pelan Perak Sejahtera terutama sekali dalam bidang TVET itu sendiri. Okey, pertamanya saya nak highlightkan, memang yang pertamanya kursus-kursus yang kita jalankan memang selari dengan bidang TVET. Kemudian yang keduanya, kebetulan memang dah ada dalam agenda Perak Sejahtera. Jadi kita meneruskan. Walaupun tumpuan Perak Sejahtera kepada hulu Perak ini more to pelancongan. Namun begitu, bidang TVET tersebut masih relevan sebabnya walaupun ianya menumpukan kepada pelancongan warisan, walaupun ianya menumpukan pada ekopelancongan, tetapi kita boleh membantu contohnya dari segi penyelenggaraan kenderaan-kenderaan pelancongan. Macam pelancongan dia ada ATV, dia ada basikal. Jadi kita membantu pengusaha-pengusaha ataupun player-player dalam bidang pelancongan ni untuk penyelenggaraan kenderaan dia orang. Kemudian yang keduanya, kita membantu dari segi pembinaan laman web, rebranding produk, housekeeping, dari segi pengurusan chalet-chalet, pengurusan hotel. Jadi memang bidang-bidang kami tak larilah daripada TVET tu. 2 tahun Tuan berkhidmat sebagai pengarah di Kolej Komuniti. So mungkin boleh ceritakan sikit sumbangan Tuan kepada Kolej Komuniti ni dan juga komuniti setempat, mungkin ada daripada segi orang kata perubahan ataupun penambahbaikan dan seterusnya, harapan Tuan kepada Kolej Komuniti Gerik ini. Silakan. Saya kalau saya secara peribadi, saya tak melihat ianya adalah sumbangan. Kalau saya lah secara peribadi. Tapi saya anggap itu satu amanah atau tanggungjawab pada saya. Yang mana saya perlu mempromosikan kolej komuniti. Saya perlu meningkatkan keupayaan kolej komuniti supaya ianya yang pertamanya menjadi pilihan kepada masyarakat setempat. Saya meminjam kata-kata penolong pegawai daerah Lenggong. Dia suka dengan satu perkataan, what next? Jadi kami pun di Kolej Komuniti, walaupun kita dah ada engagement dengan pihak stakeholder kita, tapi kita anggap macam seolah-olah belum puas. Perlu diteruskan. Itu yang istilah what next tu. Jadi maknanya dengan pihak jabatan-jabatan atau agensi luar sana, walaupun kita dah ada engagement secara rasmi dengan diorang, tapi kita tetap meneruskan. Dan untuk projek terbaru pula, kita bersama dengan pihak JPKK, Jawatankuasa Kampung, Kemajuan Kampung,
untuk meneruskan hasrat daripada pihak ICU, iaitu meneruskan projek Sejati Madani. Sejati Madani yang mana kita bantu dari segi infra khidmat nasihat infra yang diperlukan bagi kampung-kampung yang terpilih. Dan dalam masa yang sama kita juga tidak meminggirkan sebab kita lihat sekarang ni berlaku pencambahan pusat-pusat tahfiz. Kita juga ingin melahirkan hufaz-hufaz teknokrat. Maknanya mereka ini mempunyai kemahiran yang pelbagai. Ialah cabarannya makin sengit dalam dunia IT sekarang ni. Macam-macam sumber dia orang boleh dapat kan. Tapi kita masih lagi cuba mengekalkan tradisi bahawa Kolej Komuniti Agri ini masih lagi peneraju dalam bidang TVET di daerah Hulu Perak, dan diharapnya sebab di peringkat daerah pun ada pelan pembangunan diorang, dan kita akan sentiasa bekerjasama dengan pihak pentadbiran daerah bagaimana kolej komuniti boleh memain peranan dalam pembangunan latihan dan pendidikan dalam daerah Hulu Perak.